Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Jadi hari ini tajuk yang kita akan continue ialah luas poligon. Okey. Lepas luas poligon ni ada satu lagi subtopik. Kemudian habislah sebab kita ni sebab 7. Okey. Suara cikgu jelas? Skrin nampak? Nampak you. Okey. Nampak. Jadi luas poligon. Poligon ni ialah suatu bentuk tertutup. Okey. Dia boleh jadi segitiga, segi empat, pentagon, hexagon dan seterusnya. Jadi macam mana kita nak mencari luas poligon? Okey, pertama sekali kita fokus dekat bentuk poligon yang paling kecil iaitu segitiga. Okey. Pada setiap bucu segitiga ada titik koordinat masing-masing ya. Macam A ni X1 Y1, B X2 Y2, C X3 Y3. Maka untuk mencari rumus luas, kita akan guna formula ni. Okay, 1/2 modulus susun koordinat. Okay, kita boleh pilih mana-mana koordinat yang kita nak susun dulu. Macam yang ni dia guna koordinat A dulu. So cara susun dia X kat atas, Y di bawah. Ini untuk A. Okay, ini untuk A. And then susun untuk koordinat B. Okay, koordinat B lah X2, Y2, susun X di atas, Y di bawah. Kemudian susun koordinat C, X di atas, Y di bawah. Dan yang terakhir ialah kita kena patah balik dekat koordinat yang pertama tadi iaitu koordinat A. Barulah dia jadi kawasan yang tertutup. Okay, mula-mula kita ambil A. Lepas tu kita pergi ke B. Lepas tu kita pergi dekat C. Kita kena patah balik dekat A. Barulah dia jadi satu bentuk yang tutup. Okay. Cara dia macam mana? Bila dah susun macam ni, apa operasi yang terlibat? Macam mana kita nak kira? Okay. Tengok yang bawah ni. Kita akan guna kaedah shoelace. Ini kaedah namanya algoritma shoelace. Macam apa panggil? Tali kasut tu kan? Cara kita ikat tali dekat kasut tu. Jadi tengok sekejap. Rumus di sebelah ni dikenali sebagai algoritma shoelace yang hanya digunakan apabila kedudukan bucu berada dalam tertib arah lawan jam. Okey. Maksud arah lawan jam sebab dia nak jawapan yang positif. Tapi kalau kamu ambil mana-mana titik pun dan macam A, B, C ni dia ambil arah lawan jam. Kan? A, B, C lawan arah jam. Kita boleh juga guna A, C, B ikut arah jam. Tak ada masalah. Cuma jawapan kita dalam modulus ni akan dapat negatif. Tapi kita memang tahu kan, modulus dalam dia akan jadi positif. So, jika kita dapat jawapan negatif, kita convert sahaja jadi positif. Okay, nanti cikgu tunjuk contoh macam tu, keadaan macam tu. Jadi, apa yang cikgu nak tekankan kat sini tak kisah. Okay, nak guna dia punya susunan tu ikut arah jam ke, lawan arah jam ke, tak kisah. Sebab last sekali dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Okay. Alright. Okay, jika bucu-bucu diambil dalam tertib arah jam, macam cikgu kata tadi, tak kisah. Jawapan yang diperoleh adalah bernilai negatif. Dalam kes ini, nilai mutlak perlu digunakan. Sebab itulah ada simbol nilai mutlak. Untuk menunjukkan bahawa kalau kamu ambil ikut arah jam, dapat negatif, tak apa. Sebab kita letak rumus ni, dia letak nilai mutlak ni supaya nilai negatif tu kamu convert balik jadi positif. Okay. Jadi kesimpulan dia, rumus ini boleh dimulakan dengan memilih mana-mana satu bucu terlebih dahulu. Ikut suka. Kalau nak guna B, C, A, B pun boleh. Jawapan akan dapat sama. Okey, kita tengok contoh 8. Kita ada titik A negatif 4, negatif 6, B 5, 3 dan C 28. Okey, kita nak mencari luas. Jadi kita boleh pilih mana-mana titik yang kita suka lah. Macam dalam buku teks ni dia guna titik A.
Dia guna titik A, lepas tu dia pergi, dia ambil titik B, dia ambil titik C, dia ambil titik A balik. Yang ni dia ikut tertib arah lawan jam. Okey, kita tengok. Okey, bila dah susun macam ni, 1/2 modulus -4, -6 ialah titik A. Yang ni titik B, titik C, titik A. Okey. Selepas susun macam ni, apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu darab -4. Okey. Kena ambil koordinat X pada titik A dulu. Darab dengan koordinat Y pada titik B. Nampak tak anak panah merah ni? -4 darab -3. Dapat -12. Kemudian operasi yang terlibat setelah tu, lepas kita nak pindah balik ke nombor yang seterusnya, kena guna operasi tambah. Okey, sambung balik. 5 kali 8, 40. Tambah 2 darab -6, dapat -12. Okey. Lepas selesai anak panah merah ni, ingat dari atas ke bawah, bersilang, atas, bawah, semua tu operasi tambah. Kemudian nak pindah balik, nak pergi dekat -6 dengan 5 ni, kena operasi tolak. Kena, wajib. Ni dia punya formula. Tolak. So, tolak dengan -6 darab 5, dapat -30. Tolak. Bila tadi hak merah, semua kena tambah. Sekarang ni berlawanan arah yang dotted arrow ni kena tolak. Semua kena tolak. So tadi kita mula dengan -6 dengan 5, -30. Tolak 3 kali 2. Okey. Tolak 3 kali 2, 6. Okey, yang ni dia buat kurungan. Tapi sepatutnya kalau tanpa kurungan ni, dia akan jadi macam ni. Okey, tolak -30. Tolak 6. Jangan tolak dengan 8 darab -4. Tolak dengan 8 darab -4. Yang ni yang buku teks buat dengan apa yang cikgu tulis adalah benda yang sama. Cuma buku teks dia fakturkan. Kita dalam exam sebenarnya kita tak sempatlah nak fakturkan. Okay. So kita just tulis macam yang cikgu tulis pun tak apa. Dapat sama juga. Okay. Jadi segala operasi tu kita akan tambah dan tolak. Ikutlah apa operasi yang terlibat. Macam yang ni -12 tambah 40. Tolak 12. Tambah 30. Tolak 6. Tambah 32. Dapat jawapan 72. Okay. Disebabkan 72 ni duduk dalam modulus dan 72 ni dah memang positif. Darab saja dengan 1/2 dapat 36. So luas dia 36. Okay. Jika dia ambil arah jam, iaitu dia ambil A, C, B, A. Dia ambil A, C, B, A. Okay. So -4 darab 8 dapat -32. Tambah 2 kali 3 dapat 6. Tambah 5 darab -6, -30. Okey, bila nak masuk dekat bawah ni, nak patah balik, kita akan guna operasi tolak. Tolak. -6 darab 2 dapat -12. Tolak 8 kali 5, 40. Tolak 3 darab -4, iaitu -12. Okey. Jadi kira apa yang ada dalam modulus ni, selesaikan operasi tambah dan tolak dapat -72. Tetapi bila -72 berada dalam modulus, kita ikut arah boleh. Okey, ada soalan setakat rumus shoelace ni? Ada tak? Kok pening ke? Oh, saya pening. Kau pening ya? Cikgu Okay. Mula-mula tu rasa kamu tak faham langsung. Dia mula-mula buat macam anak panah ni. Okay. First kali kita memang kena ambil yang koordinat X titik pertama darab dengan koordinat Y titik kedua. Kena darab. Kena darab.
Dan lepas tu kita nak pindah balik kepada 5 dengan 8 ni, kena melibat operasi tambah. Hak ni kena hafal lah ni. Kena hafal. Lepas tu, nak pindah pula pada 2 darab negatif 6 pun kena guna operasi tambah. Okey, lepas selesai semua arrow merah ni, kita kena patah balik untuk buat dotted arrow ni. Jadi bila kita berpindah, kita patah balik, operasi terlibat ialah tolak. Kita kena tolak. Okey, so negatif 6 pun sama dengan 5 ni kena darab juga. Tapi bila nak pindah ke nombor yang seterusnya, 3 dengan 2 ni, kena tolak. Negatif 6 darab 5, tolak. 3 kali 2, tolak. 8 darab negatif 4. Okey. Nanti kita try buat latihan. Okey. Kita teruskan dengan kaedah. Okey, kaedah ni namanya, kaedah yang tadi tu nama dia shoelace. Sebab cara kita macam kita susun kat kasut tu. Kan kasut kamu kan kalau pakai tali kan macam tu lebih kurang. Okey. Jadi kaedah kedua yang boleh digunakan ialah kaedah kotak. Tapi biasanya kaedah kotak ni dia ambil masa yang agak lama lah berbanding dengan shoelace tu. Sebab kita kena lukis kotak pada satah XY kita. Tapi cikgu perlu explain jugalah supaya kamu tahu kaedah kotak ni macam mana. Okey. Katalah titik A, B, C ni kita kena plot betul-betul ikut skala XY lah. Maksudnya kalau A negatif 4, negatif 6, logiknya A memang kat sini lah kan. Maksudnya kat sini negatif 4, koordinatnya sini akan jadi negatif 6. Kalau B 5, 3 maksudnya sini 5, sini akan jadi 3. Kalau yang 2, 8 maksudnya sini 2, sini 8. Okey, bacaan dia. Okey, kemudian kita letakkan segitiga ni ke dalam satu kotak segi 4 tepat. Okey, yang mana setiap bucu ni menyentuh kotak kita. Okey. Lepas tu kita cari luas kotak ni. Macam mana nak cari luas kotak? Kita kena baca dari koordinat-koordinat yang telah kita tanda. Okay, kita tahu nak cari luas lebar kali panjang. So untuk lebar kita tahu, lebar ni di antara negatif 4 dengan 5. Maksudnya jarak dia tu 4 tambah 5, dia ialah 9 jarak dia, lebar dia. 9. Okey, panjang dia pula, sini 8, bawah ni 6. Jarak jarak. Okey. So 6 dengan 8 dia ialah 14. Maka luas kotak kita ialah 126. Okey. Kemudian kita kena cari luas segitiga yang terhasil apabila segitiga kita ni dimasukkan dalam kotak. Jadi segitiga sudut tegak yang terhasil. Sudut tegak segitiga sudut tegak yang terhasil ialah segitiga 1, 2 dan 3. Maka kita perlu mencari luas setiap segitiga sudut tegak itu. Okey, mulakan dengan luas segitiga yang pertama. Okey, segitiga pertama ialah segitiga ni. Okey. Tapak dia 9. Sama macam lebar kotak ni kan. 9. Okey, 9. Manakala tinggi dia, okey, 6. Okey, tengok sini ya. Tengok yang garisan yang cikgu lukis ni dengan spasi Y. Dia selari. Okey, 6 tambah 3. So kat sini pun 9. Okey, sebab sini ni. Sini 3, sini 6. Jadi 6 tambah 3 dapat 9. Maka segitiga pertama luas dia lah 1/2 kali 9. Dapatlah 40,5. Segitiga yang kedua pula. Okey, yang ni. Okey, 1/2 kali tapak dia. Tapak dia di antara ni 2 dengan 5. Okey, tapak dia ni selari iaitu koordinat dia 2 dengan 5. So 5 tolak 2 ialah 3. So sini tapak dia 3. Tinggi dia pula di antara tengok ni selari dengan Pak Siwan. 8 dan 3 iaitu 5. Okey. Yang kedua 1/2 kali 3 kali 5 dapat 7,5. Okey, yang ketiga pula.
Yang ketiga ni segitiga besar. Okey, sekejap. Okey, yang ni. So, tapak. Okey, tapak dia kita tengok. Yang selari dengan paksi S antara negatif 4. Antara 4 dengan 2. So, jarak antara 4 dengan 2, 6. 6. Manakala dia punya tinggi dia sama macam tinggi kotak ni iaitu 14. So 1/2 kali 6 kali 14 dapat 42 unit. Okey, jadi dapatlah kita cari segitiga yang sebetulnya kita nak cari tu iaitu luas semua ni, luas satu kotak penuh ni 126 tolak dengan luas segitiga pertama, tolak luas segitiga yang kedua. Dapatlah kita luas kat dalam ni segitiga yang kita nak iaitu 36 unit kuasa 2. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Tengok contoh 9. Koordinat bagi bucu-bucu sebuah segitiga ABC. Okey, A macam ni, B dan C. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K jika luas ke kita ada titik A, B, C. Jadi kita susun, kita guna formula luas segitiga iaitu 1/2 modulus. Okey, kita yang kita nak tik yang mana satu. Okey. Kalau segitiga 4 koordinat. 4 kena 5 koordinat dalam modulus. Dia akan lebih 1. Okey, so yang ni faham? 85, koordinat 85, so X 8 ke atas, 5 di bawah. Sama juga. B dan C dan A. Lepas tu apa perlu kita buat kat sini? Soalan dah nyatakan atas pergi yang ke bawah. Maksudnya 8 pergi negatif 3 dulu. Jangan ambil 5 pergi. Kiraan akan jadi salah. So kena ingat. Benda ni kena hafal. 4. Kemudian kena operasi tambah. Tambah dengan negatif 2 darab negatif 1 iaitu 2. Tambah K kali 5 iaitu 5K. Setakat tu faham tak? Faham. Boleh tak? Negatif 2, 5 dengan negatif 2, negatif 3 dengan K. So bila kita nak patah balik kepada depan, kita nak pergi balik ke hadapan, nak pergi balik ke 5, mesti tolak. Okay. So 5 okay, kita sambung dengan tolak. 5 darab negatif 2, dia akan jadi negatif 10. Tolak negatif 3 darab K. Tolak negatif 3 darab K dapat negatif 3K. Tolak negatif 1 kali 8. Negatif 8. Okey. Jadi, selesaikan negatif 24 tambah 2 tambah 5K tolak negatif 10 tolak negatif K tolak negatif 8. Tapi yang ni kalau kamu cekap, kamu boleh terus. Okey. Cikgu nak sini. Okay. Kita dapat tadi 18 sama dengan 1/2 modulus ada kan? Modulus 8K tolak 4. Okay. Kita nak cari K.
kita nak cari K. K duduk dalam modulus. So modulus kena buka dulu. Okay. Kalau nak buka modulus ni, macam mana nak buka modulus? Okay, sama dengan sebelah ni 18 ni kena buat satu positif, satu negatif. Tu je. Okay, buat satu positif, satu lagi negatif. Yang mana yang ni 1/2. Modulus akan hilang bila kita buat satu positif, satu negatif macam ni. Okay. Wajib memang satu negatif. Sebab kita tahu bahawa modulus kita ni kebarangkalian nilai dalam ni sama ada positif atau negatif. Kan? That's why kita kena buat dua-dua. Jadi pindah-pindahlah. Carilah nilai K. So didapatlah nilai K yang pertama negatif 4 dan nilai K yang kedua lah. Jadi nyatakan nilai-nilai yang bagi K ialah kita explain dalam bentuk gambar. Okay. B satu negatif, satu positif sebab keadaan dia macam ni. Mungkin C duduk kat sini. Mungkin C duduk di sini. Kawasan ataupun duduk di sini, nilai K yang positif. Ada dua kemungkinan, kita tak tahu. Jadi kita kena buatlah kemungkinan-kemungkinan yang ada tu kena buat semua. Okay. Ada soalan dekat ni? Tak ada cikgu. Boleh. Okay. Kita tengok latih diri 7.6. Cari luas segitiga dengan bucu-bucu yang diberi seperti berikut. Okey, kita ada 5, 10, 21, 8, 3. Jadi mari cikgu buat. Kita buat sama-sama Okey, luas segitiga. So tulislah luas sama dengan 1/2 wajib ada dalam formula luas dan letak modulus. Okey. Dan dalam ni cikgu akan letak titik yang pertama dulu 5, 10. Kemudian titik yang kedua. Kena jarakkan sikit jangan duduk dekat. 2, 1. Satu lagi 8, 3. Okey, dah siap ke? Boleh tutup dah modulus kita ni? Dah boleh tutup ke? Tak ada lagi koordinat yang tak boleh lagi. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab yang 5, 10 tu cikgu tak tahu. Yes. Kenapa boleh 5, 10? Dia kena bertutup kan? Okey. Okay, dah tulis ni. Ni sebagai cara tulis dia. Barulah kita buat cara dia. Okey. Iaitu 1/2. Buat modulus masih harian. Modulus tak hilang lagi. Kemudian kita buat ni. 5 kali 1. 5. Tambah 2 kali 3. 6. Tambah 8 kali 10. 80. Okey, nak batah balik main depan. Boh tolak siap-siap. Tolak 10 kali 2. 20. Tolak 1 kali 8. 8. Tolak 3 kali 5. 15. Baru tutup. Ni maksud cikgu ni. Kalau dalam dalam exam ni kita main boh. Kita boh je. Okay. Kemudian ni boleh tambah-tambah ni. Tekan kalkulator sahaja. Dapatlah jawapan 8. Jadi 4. Jadi luas segitiga ni 24 lah. Okey, boleh tak faham? Dalam luas poligon, hak ni kena paling terror sekali kamu buat. Okey tak? Okey. Boleh faham dah start ni? Tadi ni pening. Sekarang okey Boleh ke boleh. Okey, kita tengok. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 cikgu bagi benda saya siap.
Okay, kita tengok dulu, cikgu akan terangkan. Bucu-bucu P dan Q masing-masing adalah 3, 4 dan 1, -2. Dan bucu R terletak pada paksi X. Okey, cerita dia bucu R ni tak ada koordinat. Tapi kita tahu dia duduk di paksi X. Kalau dia duduk di paksi X, nilai apa yang kosong? Kalau kita ada, okey, ni X, ni Y, R ni R kat situ. So, apa koordinat R? Koordinat X. Paksi X, titik yang berada, nilai yang berada pada paksi X. Okey. So, Y kosong. Boleh dapat ni? Kalau titik tu letak pada paksi Y, maka Y sahaja yang akan ada nilai, X yang akan kosong. Betul-betul atas line X. Kosong lah. Macam tu. Jadi kita akan guna titik R kita K kosong. Dia suruh kita cari koordinat R. Kosong, kosong, tambah. Tolak dengan 4. Tolak dengan negatif 2K. Tolak kosong kali 30. Okey. Sana. Kemudian dalam K tolak 10. Perasan tak modulus hilang? Modulus hilang dekat 10 ni. Bila letak plus boleh hilang lah. Kemudian kita negatif. Yang mungkin pangkil 5. Okey. Tak dengar suara cikgu. Suara cikgu ada kejap tak ada. Suara cikgu jelas tak? Jadi putus-putus. Dengar ada betul-betul ya. Suara cikgu jadi putus-putus. Sekarang pun putus-putus. Sekarang putus-putus ke Okey, tak? jadi okey. Sekejap nak. Okey. Sekarang okey tak? Okey, cikgu. Alright. Okey, kita teruskan kepada soalan ketiga. Tunjukkan bahawa titik-titik 8421 dan -2, -1 adalah segaris. Okey, ini soalan favorite SPM .
Maksud segaris tu, segaris lah. Maksudnya titik 84 duduk sini, katalah 84 tu titik A, B, C. Maksudnya A, B, C tu, A, B, C ni duduk segaris. Bila dia duduk segaris, dia bukan poligon. Okay? Bukan poligon. Apabila bukan poligon, kita kira dalam luas poligon, kita akan dapat jawapan kosong. Sebab dia tiada luas, kosong. Okay, tu konsep dia. Kalau segaris, luas poligon ialah kosong. Luas poligon sama dengan kosong. Jadi, dia suruh kita tunjukkan. Maka kita akan tunjukkan menggunakan rumus luas poligon dan kita akan tunjukkan bahawa jawapan akan dapat kosong. Okey, mari kita tengok. Okey. So titik 84, 84, 21, negatif 2, negatif 1 dan ambil balik 84 yang pertama tu. Kemudian kita buatlah shoelace. 8 kali 1, 8 tambah 2 darab negatif 1, negatif 2 tambah negatif 2 kali 4, negatif 8. Tolak 4 kali 2, 8. Tolak 1 darab negatif 2, negatif 2. Tolak negatif 1 darab 8, negatif 8. Okay, bila kita selesaikan dalam ni dia akan terhapus. Perasan tak nampak tak sama ni? 8 tolak 2 tolak 8. Belah sana pun 8 tolak 2 tolak 8 bila kita faktor. Dia akan dapat kosong. So 1/2 kali kosong sama dengan kosong lah. Jadi kita dah tunjukkan bahawa titik-titik ni adalah segaris. Okey, faham tak? Faham juga. Faham. Okey. Okay. Seterusnya ialah soalan yang keempat. Titik E, F dan G adalah segaris. Dia kata segaris. Cari nilai P. P ni duduk dekat F ni. Koordinat Y dia tak ada. Jadi sama juga kita akan guna luas poligon tapi samakan dengan kosong siap-siap. Sebab dia segaris. Okey. So susun titik-titik berikut. E, negatif 2, negatif 1. F, 2P. G, 10, 5. Dan ambil balik titik yang pertama duduk di yang akhir. Okey. Kemudian buat shoelace. Shoelace ni memang cikgu akan terang lah. Setiap kali kita sampai ke peringkat ni. Okey, mula dengan atas dulu. Negatif 2 kali P, negatif 2P. Tambah 2 kali 5, 10. Tambah 10 darab negatif 1, negatif 10. Kemudian tolak negatif 1 kali 2 itu negatif 2. Tolak P kali 10, 10P. Tolak 5 darab negatif 2, negatif 10. Okey, kemudian selesaikan yang dalam kurungan ni, kita akan dapat 12 tolak 2P. Okey, 1/2 ni dia akan hilang. Sebab apa dia akan hilang? Sebab sebenarnya 2 ni dibawa pergi ke sana. Bila 2 bawa pergi sana, 2 kali kosong, kosong. 1 kali dengan 12 tolak 12P akan dapat 12 tolak 12P juga. That's why lah dia dapat macam ni. Okey, so pindah-pindah maka dapatlah P sama dengan 1. Okey, setakat ni. Okey, no? Okey. Alright. Sekarang kita nak tengok sisi 4. Sisi 4 pun sama sebiji macam yang kat atas untuk kaedah shoelace. Cuma beza dia sisi 4 ada 4 titik. So kalau sisi 4 ada 4 titik, 4 bucu. So dalam shoelace ni kena ada berapa titik dalam modulus ni? 5. Yes, kena ada 5. Sebab kena tutup. Kena tutup bentuk tu kan. Okay. Tengok dekat formula dia bagi, dia ambil X1 dulu. Okay, dia ambil X1, Y1. Kemudian dia pergi, dia ambil X2, Y2. Dia ambil X3, Y3. Dia ambil X4, Y4. Dan kita kena ambil balik X1, Y1 ni. So X1, Y1 kena ada di depan dan belakang. Okay, prosedur dia sama juga. Hak merah ni tambah X2 darab Y3 tambah. Lepas tu nak patah balik mai depan kena tolak. Tolak. Lepas tu buat macam biasalah macam kat atas. Beza dia titik dia je bertambah. Okay, tengok contoh 10 ni. Cari luas sisi 4 PQRS. Dengan bucu-bucu P dia 35, Q negatif 1, 3, R2 negatif 3, S4, 1. So ambillah 1/2.
Okey, luas dia 1/2 formula. Okey, ambil mana-mana titik yang kita berkenan. Okey, macam buku teks dia ambil P dulu. Okey, P. Kemudian dia ambil Q, dia ambil R, dia ambil S, dia patah balik dekat P. So kaedah sama juga shoelace 3 kali 3 9. Tambah -1 darab -3 dapat 3. Tambah 2 kali 1 2. Tambah 5 kali 4 20. Okey, nak patah balik ke depan kena tolak. 5 darab -1 -5. Tolak 3 kali 2 6. Tolak -3 kali 4 -12. Tolak 1 kali 3 3. Selesaikan dalam modulus. Dapat 42. Okey, boleh darab terus. 42 darab 1/2. Okey. Oh, tengoklah tu diri 7.7. Okey, bucu-bucu sebelah sisi 4 ABCD yang disusun mengikut tertib A, B, C dan D. Jika luas ialah 30, cari nilai K. Okey, sama lebih kurang sama macam latihan di ke atas. K tu duduk di koordinat A, dia tak ada. Tapi luas kita ada iaitu 30. Jadi guna formula luas samakan dengan 30. Okey, isi masuk setiap koordinat yang ada. Ini koordinat A, B, C, D dan patah balik dekat A. Okey. Kemudian buat shoelace. K kali 1K tambah -2 kali 5 -10 tambah 4 kali 8 32 tambah 2 kali 6 12. Okey, patah balik ke depan. Operasi tolak. 6 darab -2 -12 tolak 1 kali 4 4 tolak 5 kali 2 10 tolak 8 kali K 8K. Jadi dalam modulus ni dapatlah 32 tolak 7K. Okey. Okey, kenapa jadi 60 ni? Sebab dia darab 2 ni 2 ni darab dengan 30. Dapatlah 60. Okey, 1 ni dia darab dengan 32 tolak 7K dapat balik 32 tolak 7K. Okey, pindah-pindah dapatlah K -4. Okey, tak ada masalah cikgu rasa yang ni. Tengok contoh 11. Okey. Cari luas sebuah pentagon. Dengan bucu-bucunya ialah 5 -2 1 -1. Okey, ada 5 bucu kat sini. Jadi formula yang sama juga, cuma kalau ada pentagon bermaksud ada 5 bucu. Jika 5 bucu dalam modulus kena ada berapa koordinat? 6. Yes, 6. Seperti buku teks dia ambil titik 44 dulu. Okey, 44. Kemudian dia ambil 1 3. Kemudian -1 1. Kemudian 1 -1. Kemudian 5 -2. Kemudian patah balik 4 4. Okey. Cikgu bagi tahu tadi kita boleh ambil mana-mana titik kan? Okey. Kalau cikgu nak ambil 1 3, cikgu boleh ambil sama ada ambil yang ni dulu. Kemudian yang ni, kemudian yang ni, kemudian yang ni, patah balik kat 1 3. Ataupun cikgu boleh ambil 1 3, cikgu boleh pergi ke 4 4, 5 -2, 1 -1, -1 1, patah balik 1 3. Maksudnya cikgu boleh guna laluan ikut arah jam boleh, lawan arah jam boleh. So apa yang tak boleh? Okey, penting kat sini apa yang tak bolehnya ialah contohlah kamu ambil 4 4, kamu pi ambil 1 -1. Lepas tu pi ambil pula 1 3. Tak boleh, salah. Dia salah macam ni. Dia kena ikut laluan bentuk dia nah. Kena ikut laluan bentuk. Okey. Ada student yang buat. Okey. Selesai yang tu. Sekarang kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan luas poligon. Okey, tengok contoh 12. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC. Mana A? A ada koordinat, B ada, C ada. M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi sisi AC dan BC. M titik tengah AC, N titik tengah BC. Cari koordinat M dan N. Okey, so koordinat M ni titik tengah kita belajar dah sebelum ni. Ambil X satu titik tambah dengan X satu titik lagi kan. Okey, -4 tambah -2 bahagi 2. Dapatlah koordinat X bagi M -3. Untuk Y pula ambil -3
tambah 3 bahagi 2 dapat 0. Jadi koordinat M negatif 3, 0. Okey. N pun titik tengah sebab formula yang sama. Negatif 2 tambah 7 iaitu X tambah X bahagi 2. Y tambah Y bahagi 2. Dapatlah 5/2, 5/2. Okey, seterusnya B. Nisbah luas CMN kepada ABNM. Nisbah nah. Maksudnya kita perlukan luas CMN dan kita perlu cari luas ABNM. CMN, tengok titik CMN. CMN, ketiga-tiga titik dah ada nilainya. So, teruskan mencari luas segitiga dia. Okey. Negatif 2/3 C. Ni ialah koordinat C. Ni koordinat M. Ni koordinat N. Ni koordinat C. Okey. Jadi shoelace negatif 2 kali 0, 0 tambah negatif 3 darab 5/2 dapat negatif 15/2 tambah 5/2 kali 3 dapat 15/2. Patah balik mai depan kena tolak 3 darab negatif 3 negatif 9 tolak 0 darab 5/2 0 tolak 5/2 darab negatif 2 negatif 5 dapatlah 7. Okey. Sama juga dengan A, B and M. Okey. A, B, N, M, A. Buat benda yang sama, kita akan dapat luas dia 21. Jadi bila dia nak tahu nisbah luas, dia sebut sini CMN kepada ABNM. Maksudnya CMN kepada ABNM. CMN kita dapat 7 tadi sebab situlah sini 7. ABNM kita dapat 21. Okey, dan nisbah ni perlu perkecilkan. 7/21 boleh ringkaskan dapat 1/3. Okey. Okey, setakat ni okey? Setakat ni okey? Okey ke okey? Okey, kita nak tengok latih diri 7.9. Okey, dalam raja di sebelah kita ada titik A, B, C. C tak ada titik lagi, tak ada koordinat dia. Dan D. Bucu-bucu sebuah segi 4 selari. Okey, dia segi 4 selari. Okey. Segi 4 selari dia, cikgu nak bagi tahu kamu, ciri-ciri segi 4 selari bila kita ni persilangan ni, M ni dia ialah titik tengah kepada D dan B dan M juga titik tengah kepada A dan C. Kena tahu benda tu. Kena tahu dan kena ingat. Okey. M ialah, tulis lah sebab ni kan nota nanti nak bagi kat kamu. M ialah titik tengah DB dan AC. Okey, kemudian apa ni? Cari koordinat C dan M. Okey, kita kena cari M dulu. Sebab M boleh cari. Guna titik D dengan B buat titik tengah. So negatif 1 tambah 5 bahagi 2. 6 tambah 2 bahagi 2. So M kita dapat 24. Settle M dulu. M dapat 24. Okey. C ni katakanlah kita guna dia XY. Kita tak tahu lagi. Okey. Jadi M ni pun titik tengah kepada A dengan C. Guna formula titik tengah juga. Iaitu negatif 3 X, koordinat X kepada A. Tambah dengan X sana, X C. Bahagi 2 akan dapat 2 koordinat X bagi M. 2. Macam ni. Okay. So selesaikan X dapat 7. Untuk koordinat Y bagi M, ambil YA 0 tambah dengan YC iaitu Y. Bahagi 2, dapatlah YM 4. Okay, selesaikan dapat Y sama dengan 8. Dia minta koordinat, so wajib tulis dalam bentuk koordinat macam ni. Jangan tinggal X sama dengan 7, Y sama dengan 8 tu tinggal, tak boleh. Kena tulis jawapan dalam bentuk koordinat. So dapatlah kita C 7, 8. Okay, C 7, 8. Seterusnya, nisbah juga minta. Nisbah luas ABM, mana? ABM kepada luas segi 4 selari ABCD. Okay, sama macam contoh kat atas tadi. Cari dulu luas ABM. Okay, susun ni koordinat A, B, M, A. Okay, buat shoelace.
Dapat jawapan 11. Untuk luas A, B, C, D, susun koordinat dalam ni. A, B, C, D, A. Buat shoelace. Dapat jawapan 44. So, dia minta luas ABM kepada ABCD. So, ABM dapat 11 kepada ABCD 44. Ringkaskan dapatlah 1/4. Okay. Alright. Soalan yang kedua. Garis lurus Y sama dengan 8 tolak 2X menyilang garis lurus Y sama dengan K, paksi X dan paksi Y masing-masing di titik P, Q dan R. Okay, sekejap. Cikgu nak illustrate apa maksud ayat ni. Cikgu nak lukis. Okay. So, kamu kena berimajinasi lah sikit dalam exam. Kita lukis ni baru kita nampak. Okay, ada koordinat X, Y. Okay, ada satu garis lurus. Garis lurus ni. Garis lurus ni, dia silang pada garis lurus Y sama dengan K. So, kita kena buat dulu garis lurus Y sama dengan K. Katalah K duduk sini. Ni garisan Y sama dengan K lah. Okay. Garisan Y sama dengan K. Sebab garisan ni menyentuh paksi Y pada titik K. Persamaan dia Y sama dengan K. Dan okay, garis lurus ni dia menyilang garisan ni dan dia juga menyilang. Menyilang tu menyentuh lah. Menyentuh juga paksi X dan menyentuh juga paksi Y. Jadi cikgu boleh bayangkan garis lurus Y sama dengan 8 tolak 2X ni dia lebih kurang macam ni. Dia menyilang garis lurus Y sama dengan K ni di titik P. Kat sini P. Paksi X, ini Q. Dan paksi Y, sini R. Okey. Diberi bahawa luas OPR lah 12 unit. OPR. O ni yang ni. O asalan. Asalan titik 00. Jadi, segitiga yang dia maksudkan ialah segitiga OPR. Iaitu OPR. Tu segitiga kan. Okey. Dia minta nilai terkecil K. Okey, luas dia bagi, luas ni ialah 12 unit. Kita ada kita perlu cari titik setiap bucu segitiga ni. Okey. Yang pertama sekali asalan kita ada dah 0, 0. Okey. Untuk yang ni, okey, persamaan ni, persamaan garisan ni dengan 8 tolak 2X. Okey. Y dia ialah K. Pada titik P ni, Y dia K. Kan tengok ni, P ni dia boleh kita baca, tarik fikir Y dia K. Okey, so kalau Y dia K, X dia berapa? Kita akan masuk dalam persamaan garis lurus yang Y sama dengan 8 tolak 2X. Sebab titik P pun berada pada garisan itu. Okey, sekarang ni titik P kita tahu dah Y dia K. X kita tak tahu lagi tapi kita tahu Y dia K. Jadi masukkan K dalam ni. K sama dengan 8 tolak 2X. Okey, cikgu pindah negatif 2X ke kiri nak bagi dia positif. So K akan ke kanan. So dia jadi 2X sama dengan 8 tolak K. X sama dengan 8 tolak K per 2. So inilah titik P. Titik P, X ialah 8 tolak K per 2. Titik Y dia K. Cikgu tulis kat situ. Sini takut serabut kan. Okey. Dapat dah titik P. Ni titik P, titik O, titik R. Okey, titik R ni dia berada di pintasan Y. Persamaan ni ialah Y sama dengan 8 tolak 2X. So bila kita susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, dia akan jadi Y MX plus C. Sini 8. So C tu pintasan Y. Pintasan Y 8. Maksudnya R ni titik dia 8. Dia menyentuh nombor 8 pada paksi Y. Jadi kita baca koordinat dia ialah sebagai 0,8. Okay. Sebab dia berada di paksi Y. So Y sahaja yang ada nilai nak X 0. Okay. So kita dah ada 3 titik. O, P, R. Masukkan dalam formula
dengan 12 sebab luas OPR ialah 12. Okey. Jadi bila kita masukkan sini O, sini P, sini O balik. Okey, sama dengan 12. Okey, buat shoelace. Okey, buat shoelace 0 kali K tambah yang ni kali tambah 0 kali 0, 0. Tolak dengan yang ni, darab yang ni. Tolak dengan K kali 0, tolak 8 kali 0. Kita akan dapat macam ni. Okey. Dan kenapa sini plus minus? Sebab dia dah hilangkan modulus siap-siap. Hilangkan modulus siap-siap, sini kena ada plus minus. So, untuk mencari nilai K, buatlah satu nilai, buat satu persamaan dengan negatif 12 dan satu lagi persamaan dengan 12. Pindah-pindah dapatlah K sama dengan 14 atau K sama dengan 2. Jadi dia minta nilai terkecil K. So antara 14 dengan 2, 2 lagi kecil. Maka kita akan pilih K sama dengan 2. Okey. Soalan B, koordinat P. Okey. So untuk koordinat X ni, ganti saja K dengan 2. Dia akan jadi 8 tolak 2 bagi 2. K yang ni pun akan jadi 2 lah kan. Sebab K ialah 2. Selesaikan 8 tolak 2, 6. 6 bagi 2, 3. Yang ni 2. So titik P ialah 3, 2. Okey. Ada soalan nak tanya soalan ni? Tak ada? Okey, masuk soalan yang ketiga. Dalam raja di sebelah, A, B, C, D ialah sebuah segi empat selari dengan bucu-bucu telah diberi kecuali D saja tak lengkap lagi, K kosong. Kenapa kosong? Sebab dia berada di di paksi X. Okey. Bila berada di paksi X, hanya X saja ada nilai, Y kena kosong. Okey. Cari luas. A, B, C. Okey, dia nak A, B, C. A memang ada dah titik kita, B dah ada, C dah ada. So masukkan dalam shoelace. A, B, C, A. Okey, kemudian buat shoelace ni. 4 kali 5, 20 tambah 7 kali 7, 49 tambah 4 darab negatif 2, negatif 8. Patah balik ke depan, kena tolak. Negatif 2 darab 7, negatif 14. Tolak 5 kali 4, 20. Tolak 7 kali 4, 28. Dapat 27. So 1 per 2, 27 adalah 13, 1 per 2. Selesai soalan A. Soalan B, nilai K jika luas ACD sama dengan luas ABC. Okey. So luas ACD, ni adalah formula mencari luas ACD. Okey. Yang mana ni koordinat A, C, D, ni A. Okey. Sama dengan, so sama dengan lah. Luas ABC. Luas ABC kita dapat dah tadi 13, 1 per 2 ataupun 27 per 2. Okey. So selesaikan shoelace untuk luas ACD ni. Okey. 4 darab 7, 28 tambah 4 kali 0, 0 tambah negatif 2 darab K, negatif 2K. Tolak dengan 4 darab negatif 2, negatif 8. Tolak 7K, tolak 0. Okey. Selesaikan dalam, okey, ni ada modulus. Selesaikan modulus ni kita akan dapat 36 tolak 9K. Okey, 2 ni bawa pergi ke sana. Okey, 2 bawa pergi ke sana. Dapat tinggallah 27. And then pindah-pindah kita akan dapatlah K kita sama dengan 1. Okey. Seterusnya, dia tanya koordinat E jika ACBE adalah sebuah. Tengok ni, susunan huruf yang dibaca. ACBE. A kat sini, C, B, maksudnya E somewhere here. Maksudnya E ni lebih kurang kat sini dah. Sekejap. Kan kat situ. E lebih kurang di sini. Lebih kurang lah. So disebut ni segi empat selarian A, B, C, E. Okey. Dia suruh cari koordinat E. Okey, koordinat E .
Dia sama macam soalan sebelum ni. Kita tahu bahawa dalam segi empat selari, cikgu kata persilangan ni, titik ni ialah titik tengah. Titik tengah ni ialah titik tengah A, B dan juga titik tengah C dan E. Jadi kita cari dulu titik tengah ni berapa. Antara A dengan B, guna koordinat A dengan B. So 4 tambah 7 bahagi 2. Kemudian negatif 2 tambah 5 bahagi 2. So titik tengah AB kita dapat 11/2 dengan 3/2. Okay, kita dapat 11/2 dengan 3/2 titik tengah. Okay, bila kita dah ada koordinat C, kita pun dah cari titik tengah dia, maka kita boleh cari koordinat E. Kita wakilkan koordinat E dengan X, Y. Okay, so titik tengah 4 tambahkan dengan X ujung bahagi 2 akan dapat 11/2. Okay, kat sini pindah-pindah dapatlah X 7. Untuk Y pula, Y ini tambah 7 bahagi 2 akan dapat 3/2. Pindah-pindah dapat negatif 4. So koordinat E ialah 7, negatif 4. Selesai yang tu. Seterusnya dia suruh cari luas segi empat selari A, C, B, E. So E tadi kita dah dapat kat sini. Dia ialah 7, negatif 4. So kalau kita lukis, segi empat selari lebih kurang macam Allah. Segi empat selari dia lebih kurang macam ni lah. Jadi dia nak koordinat segi empat selari A, C, B, E. Dan semua titik tu kita dah ada nilai-nilai koordinat masing-masing. So masukkan dalam formula luas. A, C, B, E, A balik. Okay. So buat tulis 4 darab negatif 4, negatif 16. Tambah 7 kali 5, 35. Tambah 7 kali 7, 49. Tambah 4 darab negatif 2, negatif 8. Tolak dengan negatif 2 darab 7, negatif 14. Tolak negatif 4 darab 7, negatif 28. Tolak 7 darab 4, 28. Jadi selesaikan semua pengiraan dalam modulus. Dia positif, tak payah tukar apa-apa. Terus darabkan dengan 1/2, dapatlah 27. Okey. Habis dah. Okey, setakat ini ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okey. Luas poligon selalunya kita akan guna formula shoelace. Okey. So dalam formula shoelace ni, bilangan koordinat kena letak 3 koordinat kat dalam, yang mana koordinat pertama kena letak juga di koordinat yang terakhir. Okey. Kemudian kena ingat susunan dia kena ambil dari atas dulu, darab dengan silang Y2 ni. So X1 darab Y2, kemudian nak pergi kepada next darab tu kena tambah. Okey. Arrow merah ni kena tambah. Manakala bila nak patah balik ke depan, tolak. Tolak dengan hasil darab setiap dotted arrow yang Y1 X2, tolak Y2 darab X3, tolak Y3 darab X1. Okey. So modulus ni menunjukkan ialah semua nilai dalam ni positif. Andai kata pengiraan kamu dapat negatif, just tukarkan sahaja dia kepada positif. Sebab luas memang nilainya positif, tak ada luas yang nilai negatif. Okey. So kalau tak ada soalan, kita akan berhenti ni.